Ustaz, saya nak bertanya, ada berdosakah seorang isteri kalau tak menurut apa yang suami suruh sedangkan isteri baru balik daripada kerja? Belum sempat duduk lagi suami dah suruh buat kerja rumah, sedangkan di rumah semua tak bekerja, isteri seorang saja kejar. Kalau saya jumpa suami, tarik telinga suami itu. Sepatutnya bila isteri kerja, suami tak kerja, anak tak kerja, kita yang sediakan masakan untuk isteri. Allah kata dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah suami itu melayan isterinya dengan cara yang baik, mencampuri isteri dengan cara baik. Dahlah isteri itu lelah, penat, kita suruh dia masak buat kerja lagi. Apalah abang ni? Kalau akak jumpa suami itu cakap, abang, saya penat, saya nak rehat sekejap je abang. Boleh tolong faham tak? Cakap. Jangan tak cakap benda ni. Ni siapa suruh cakap? Ustaz Kazim suruh cakap ni. Baik, kemudian, Assalamualaikum Ustaz, saya Lina dari Puchong. Apakah hukumnya ke atas saya sekiranya saya meneruskan juga pekerjaan saya setelah saya sudah mengetahui bahawa company saya amat menyokong LGBT? Saya memang tak terlibat dan tidak menyokong langsung apa aktiviti diorang, tapi top management pun memang ada daripada kalangan diorang. Minta pencerahan. Selagi mana pendapatan kita itu halal, maka halal lah. Selagi mana usaha kita itu halal, maka halal lah. Tetapi apabila kita mula cenderung kepada benda-benda yang dilarang, terlibat, ya, Allah Ta'ala sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang-orang yang berbuat kezaliman, nanti kamu akan disentuh neraka. Jadi selagi mana akak tak terlibat dengan aktiviti mereka dan sebagainya, alhamdulillah. Tetapi kalau akak mula terlibat, akak mula disuruh terlibat, maka akak jangan terlibat, ya, dengan perbuatan-perbuatan tu. Takut kita reda, kita menyokong mereka, itu pun dah dikira sebagai berdosa. Baik. Jadi selagi mana syarikat, dia orang bos dia, perangai dia macam tu, lantak dia lah. Selagi mana operasi syarikat tak ada kaitan dengan LGBT, tak ada kaitan langsung, bos tu memang dia slow, lembut macam tu, pondam macam tu, itu lantak dia lah kalau akak tak ada nasihat dia. Tapi kerja yang akak buat tu kerja halal, memang tak ada terlibat LGBT apa, tak apa. Lain kalau akak terlibat mempromosi dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, Ani ingin bertanya, apakah hukumnya seorang tukang jahit yang menjahit tempahan wanita yang tidak patuh syariah? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Tanya dia lah, baju yang kamu nak pakai ni, baju ni untuk dipakai di luar ke di mana? Ya, kalau dia pakai untuk suami dia, untuk suami dia, saya pakai dalam rumah aja, saya sumpah saya pakai dalam rumah, tak apalah. Tapi kalau kita dah tahu dah pakaian yang kita buat ni dengan ketatnya, dengan mendedakkan aurat semua, takkah kita juga akan disoal di hari kiamat kita kerana kita menjadikan orang tu berpakaian? Dia pakai macam tu sebab kita jahit, kita yang jahit, dan orang puji dia pula cantik sebab kita yang jahit. Takkah kita dapat share juga? Jadi akak-akak pastikan benda ni. Kalau dia kata dia pakai untuk suami dia, tak apalah. Tapi kalau dia kata memang saya nak melarang, memang kita tahu dah dia ni kaki melarang, itu sahaja. Baik, kemudian Assalamualaikum Ustaz, saya ada seorang adik sejak ayah saya meninggal. Adik saya semakin menjauh seperti ingin memutuskan hubungan dengan kami. Walaupun hati saya sedih, tapi saya tetap WhatsApp dia dan bertanya khabar, tapi dia tetap senyap tanpa berita. Apa yang perlu kami buat? Kami tak ada ibu dan ayah lagi. Jadi kita kena tengoklah apa punca dia jadi macam itu. Mungkin dia tak puas hati dengan sesuatu, mungkin dia kemurungan. Jadi kalau kemurungan, kita kena tolong dia. Kalau dia tak puas hati mungkin dengan pusaka, kena bincang balik. Dan kalau dia sakit, kita tolong nasihatkan, ubatkan dia. Yang penting akak teruskan WhatsApp dia, terus cakap dengan dia, supaya tidak putus silaturahim. InsyaAllah. Baik, kemudian salam Ustaz, suami saya merancang untuk zuriat, tapi kami dah 4 tahun kahwin. Suami takut ada anak nanti lagi susah, takut tak cukup makan anak. Apa mendapat Ustaz? Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wala taqtulu auladakum bil imlaq, jangan kamu membunuh anak-anak kamu dengan sebab kamu takut miskin. Kami yang bagi rezeki pada kamu dan kami yang bagi rezeki pada anak kamu. Rezeki kita Allah bagi, rezeki anak pun Allah bagi. So, apa kita takut? Allah bagi rezeki, insya-Allah. Setiap anak yang datang tu ada rezeki dia. Dia bagi tahu pada suami. Anak itulah harta kita yang paling mahal. Baik.
Assalamualaikum Ustaz, boleh tak bantu saya macam mana saya nak terangkan pada pasangan saya? Dia seolah-olah macam tak faham saya kena bertugas menjaga keselamatan operasi COVID. Mungkin dia tak sanggup berjauhan bersama anak dengan saya. Mohon nasihat. Allahu Akbar. Ialah mungkin bukan semua orang faham. Jadi kita kena faham jugalah dengan pasangan kita. Kadang-kadang dia duk tengok orang lain ada suami, orang lain ada suami, dia tak ada suami. Orang lain pula ada usik, kamu tak ada laki, laki kamu kerja ke? Jadi dia terasa pada dia. Jadi adalah pengorbanan abang untuk negara, untuk agama. Kita korban sikit dan Allah akan balas pengorbanan kita tu. Walaupun sekadar elang naratif tak apa, tak usah tengok elang lah, tak ada apa pun naratif tu. Tapi yang paling besar elang daripada Allah. Tak tahu sebenarnya apa yang Allah nak bagi dengan sebab kita berjihad, kita menjaga keselamatan orang, keselamatan rakyat, keselamatan negara. Kita tak tahu apa Allah nak bagi. Yang suami dia, isteri dia, abang-abang yang terlibat dengan COVID-19 ini, bersabar banyak-banyak, faham banyak-banyak. Pengorbanan suami di lapangan, pengorbanan isteri tuan-tuan di lapangan, tuan-tuan di rumah juga pun dapat pahala juga dengan sebab berkorban. Kalau tak faham, tak sanggup berkorban, tak ada siapa yang nak jadi petugas di barisan hadapan di lapangan sekarang ni. Terima kasih juga pada isteri-isteri, pada suami-suami yang faham, yang berkorban, yang mana pasangan mereka sedang bertugas sekarang. Assalamualaikum Ustaz, saya Shima nak tanya, kalau kita ada tertinggal solat yang lama dulu nak qada macam mana? Nak buat dulu solat sunat ke solat qada? Bukan qadar ke ya, qada. Minta pencerahan Ustaz. Contoh solat maghrib, lepas tu saya nak buat solat maghrib ke macam mana ke? Jadi kalau kita ada semayang yang belum diqadakan, nak qada lah. Lepas semayang fardu buat semayang qada. Okey, buat semayang qada. Buatlah. Ya, pelan-pelan. Tak semestinya semayang maghrib qada untuk maghrib saja, tak semestinya semayang isyak untuk qada semayang isyak saja. Mana-mana waktu pun boleh akak. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan kepada akak kita tadi untuk mengqadakkan sembahyang-sembahyang dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum Ustaz, nampak sungguh berlainan malam ni, makin kurus. Ustaz sihat? Sihat macam ni lah. Baik. Assalamualaikum, nak tanya pendapat mengenai puak-puak yang duk hina Nabi dan pijak Quran. Boleh tak saya guna perkataan yang amat kesat pada mereka? Ya, iyalah, nama dia kurang hajar. Saya pun kena sebut kurang hajar. Takkan orang kurang hajar dengan Nabi, orang kurang hajar dengan Quran, kita nak lemah lembut lagi. Sebab tu saya kata tadi, kalau tak ambil tindakan, pihak berkuasa tak ambil tindakan, golongan ini makin menjadi-jadi. Mereka sebenarnya nak mencabar kita, nak jadikan kita ni naik angin supaya jadi marah bergaduh. Ini yang mereka nak. Jadi saya minta ya supaya pihak berkuasa tolonglah ambil berat dengan penghinaan yang berlaku, yang menjadi-jadi, dihinanya Kaabah, dihinanya Quran, dihinanya kalimah Allah dan sebagainya. Baik.